Tapi macam mana Acap cakap, Acap memang nak cari benda ni dalam-dalam untuk Acap boleh berhentikan benda ni setakat ni sahaja. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. So hari ini adalah video yang terakhir Acap untuk bulan ni. Dan juga mungkin pasal benda ni Acap dah tak nak buat lagi pasal benda ni. But sebabkan request orang, aku nak habiskan cerita ni. Aku memang nak tutup habis-habisan lah. Sebab sebulan ni, dia tak ada sebulan ni, aku rasa seminggu ni. Kalau korang perasan daripada minggu lepas sampai ke hari ni, ini adalah video yang keempat dah tentang benda ni. So aku tak nak lah orang cakap yang Acap ni bergantung kepada kisah ni untuk tarik orang datang ke channel dia. Tak, it's not that issue, okay? So kepada siapa-siapa yang baru masuk, aku ucapkan selamat datang. Yang dah stay lama, terima kasih Acap nak ucapkan. Korang jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan subscribe dan juga hit bell notification. Sebelum tu, kita habis and tutup bulan ni dengan cerita ni. So kita rolling intro dulu. Let's roll it. Okay, so aku rasa korang yang mana kat dalam ni mungkin dah tahulah apa case yang aku nak share dengan korang. Kita ikut thumbnail pun kita dah tahu. Macam Acap cakap dekat thumbnail, this is the last punya perkara yang Acap nak borak dengan korang. Lepas ni aku nak case close lah senang cerita. Ini video yang terakhir. Ini aku tak tahulah aku nak buat apa lagi dengan benda ni. Tapi aku rasa apa yang aku nak buat sekejap lagi ni might be good for me and good for him also, okay? Alright, so kepada siapa-siapa yang mungkin tertinggal bus, tertinggal train, Acap nak recap balik. Kalau korang tengok 3 video, 4 video Acap yang sebelum ni, korang boleh pergi tengok kat channel Acap. Acap ada, orang kata apa, berkongsi tentang kisah seorang budak ni. Dia DM Acap dengan keadaan yang tak sengajanya Acap perasan bahawa dia ni ada satu niat yang tak baik lah dekat Acap. Okay, nak dijadikan ceritanya, Acap dapat DM untuk kali pertama tu banyak orang cakap, bang, nama dia ni sama, adakah dia ni orang yang sama, adakah orang yang sama, adakah orang yang sama. Acap tak sure, tapi Acap memang first tu tak imagine pun benda ni sejauh ni. And then yalah sampai ke tahap yang macam ni. So research Acap cari, gali punya gali, and Acap jumpalah ada punya pokok pangkal dia punya kayu umbi dia kan. Kayu umbi, akar umbi lah mod. Kau ni Cap, relax. Sorry guys, aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku agak Okay, relax. Okay, relax. Okay, truly aku agak terganggu dengan benda ni sebenarnya. Aku dah okay dah itu, tapi okay, tak apa, kita sambung. Sampai mana tadi? Okay, sampai yang tadi itulah. Okay, bila Acap dah usah cari, and then Acap jumpa dia punya punca awal dia. Acap jumpa seorang YouTuber ni yang ternyata kes dia sama, kes santau online lah katanya. Santau online, aku tak tahu macam mana dia punya cara, dia punya method, tapi itu yang aku faham dekat situlah. Dia bagi tahu, bang nak santau, dia bagi satu azimat lah, dia bagi mantra dia, aku tak tahulah mantra apa. YouTubers tu nama dia Iqmal Noor. Siapa-siapa yang mungkin tak kenal Iqmal Noor tak. Iqmal Noor ni dia memang produce, aku rasa lebih daripada 5 video perjalanan dia masa dia kena ganggu dengan budak ni. Nama yang sama, which is nama dia Musfirah. Dekat belah Iqmal Noor tu ada cerita dia, kat belah Ashraf ni pun ada cerita dia. Okay, dah tutup cerita dekat Iqmal Noor yang bahawa itu adalah kawan sekolah Iqmal Noor, and Iqmal Noor kenal dia. Aku pula tak kenal siapa Mamat ni, dan aku tak kenal juga siapa si Polan yang buat benda ni. Aku cuma dah buat konten sampai 3 video untuk aku terangkan ataupun aku cari siapa si Mamat ni. Sampailah video aku yang ketiga, yang sebelum ni, video Acap yang sebelum ni. Acap torture dia, pressure dia, psycho dia, end up dia ugut Acap. Bukan ugut lah, dia macam ugut lah kot. Ugut lah. Dia kata, abang, kalau abang tak nak saya kacau abang, tak nak aktifkan santau saya, abang kena bagi saya RM500. And then dia bagi Acap dia punya nombor account. Tutup cerita. Aku nak dia minta maaf je, aku tak minta banyak pun waktu tu. So aku cakap lah, aku nak report polis, all that thing kan. And then last sekali dia chat aku pada waktu tu, dia kata, dia tanya Acap dah transfer ke belum, tak silap Acap. And then besok tu dia ada PM Acap lagi.
Dia kata, siapa saya? Siapa Acap? Dia nak minta maaf. Acap bukan Tuhan. Macam tu lah lebih kurang. Nanti korang baca lah. Macam biasa dekat hujung video nanti, Acap akan tunjuk kat korang apa chat dia lah. Satu je lah kot kali ni chat dia yang pasal Tuhan tu. Lepas je benda Allah tu, aku tak layan dia. Sebab aku tak block dia. Sebab kalau tengok video yang sebelum ni, Acap cakap Acap bagi 24 jam kan untuk dia bagi minta maaf apa semua. Senyap. Dia senyap 2 hari. Dia tak cakap apa-apa. Dia tak ada call. Dia tak ada apa. So Acap rasa macam malas lah nak panjangkan cerita. Sebab Acap pun banyak kerja nak kena buat. Banyak benda yang masih lagi tertangguh yang Acap perlu uruskan. So Acap settlekan semua kerja Acap. Masa 2 hari ni Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan lah. Tibanya pada 31 Ogos tahun 2021 ni, ketika semua rakyat Malaysia sedang menyambut hari kemerdekaan ke-64 dekat rumah sendiri, Acap pada waktu tersebut tengah kemas bilik kan. Ikutkan hari ni aku nak sempoi, nak rehat. Tak adalah nak fikir pasal konten, tak ada. Aku memang nak rehat sampai 1 September. Kira bulan ni dah tutup lah. Aku tengah kemas bilik. Biasa orang bujang, aku kemas bilik, handphone gua apa bunyi. And then aku pun pergi lah ambil phone tu. Aku tengok, siul lah, celaka ni kau lagi. Aku rasa macam tu. Alamak, aku dah panas lah tu. Aku dah rasa menjerit lah. Aduh, apa lagi kan. So kita ni dalam hati mau buat-buat, kita tak angkat. Hello. Dalam hati tu dah nak cakap, hello, kau ni nak apa? Tu. Tu semua lah yang aku nak cakap. Censored lah kan. Tapi masa aku cakap hello, Assalamualaikum, lepas tu jadi tiba-tiba ada satu suara yang buatkan aku terdiam. Suara makcik-makcik lah. Dia tak ada makcik tau. Aku rasa mungkin umur dalam lingkungan 35, 36 punya umur, aku rasa lah kan. Tapi aku tak berani nak sure kan. Sebab yalah, aku tak nampak muka. Dia call aku voice je, voice call kat Instagram. So Assalamualaikum, dia kata macam tu. Aku macam okay, aku dah macam uish. Ini first time Acap jawab call dia. And Acap bercakap secara terus lah dengan dia kan. So aku rasa macam game apa lagi dia nak main ni kan. Apa pasal suara perempuan kan. Itu bagi nama Nasir kan. So aku macam Waalaikumsalam, ni siapa lah. Aku cakap macam tu kan. Lepas tu dia macam Assalamualaikum, ni Acap dia kata macam tu. So aku macam aku macam damn it kan. Siapa nak ni? Dia kata ni akak cakap ni akak mak si Danish. Akak nak cakap dengan Acap sekejap boleh? Aku dah macam apa hal Danish pula? Danish ni siapa pula? Kan? Faham tak maksud aku? Aku macam aku jam lah kan. Saya bodoh ke awak bodoh ni lah. Macam tu lah rasa dia. Aku macam Danish siapa kan? Lepas tu okay, tak apalah, aku dengar dulu lah dia cakap. Lepas tu dia kata dengan aku, dia nak minta maaf lah. Lepas tu aku terus tanya dia macam ni. Aku pun dah lupa dah. Aku tanya dia macam ni, Danish Danish mana aku cakap macam tu. Lepas tu dia kata Danish tu anak akak. Dia kata macam tu. Dia yang pakai Instagram ni. Akak tahu pun pasal hal ni sebab abang dia bagi tahu. Dia kata macam tu. So aku tak tahulah daripada mana abang dia dapat tahu kisah ni kan. Mungkin lah aku rasa abang dia ternampak nombor akaun yang budak dia bagi. Sebab kan itu adalah nombor akaun bapak dia. Kau bayangkan. Aku tanya lagi masa tu. Aku macam sebab hari tu orang ni kata nama dia Nasir Akmal, macam tu tak silap. Tu siapa pula? Aku tanya macam tu. Dia kata yang itu ayah dia. Aku dah macam what the hell. Budak ni punya story kan, dia macam plot twist tu kan. Dia tak tahu lah scam tahap mana kan. Tapi kali ni dia macam semua benda dia menyerah diri lah. Okay, tak apalah. Aku tak tahulah apa jadi kat rumah dia kan pada waktu tu. Lepas tu dia kata dengan aku, hari tu pun ada bapak dia tanya pasal si Danish ni ada tak main phone saya ke apa semua. Sebab bapak dia kata ada kawan bapak dia kata, yang kawan bapak dia tengok video aku and dia nampak nombor akaun bapak dia dan juga nama bapak dia kat situ. So dengan keadaan macam tu, mungkin Tuhan nak tunjuk lah, kita tak tahulah kan. Dia terdetik lah kat situ. And then hari ni abang kepada si Danish ni pula pergi bagi tahu mak dia. Nasib baik lah aku tak pergi cari kan. Kata silap tak pasal-pasal aku kena belasah dengan pakcik kan. Lepas tu dia tanya aku satu soalan ni. Acap, akak nak tanya ni. Aku panggil dia akak, bukan pakcik. Dia kata akak nak tanya ni. Okey, tanya lah. Lepas tu dia kata Acap betul ke nak buat report polis? Dia kata macam tu. Ke Acap dah buat report polis? Dia kata macam tu. Aku macam aku belum buat lagi sebenarnya.
Sebab aku tahu benda ni budak-budak kan. Sebab kita tengok cara dia pun kita dah tahu budak. Aku fikir macam ni lah. Buatkan aku kesian. Dia buatkan aku rasa berfikir 2-3 kali. Sebab kalau budak ni budak, dia ada mak bapak tau yang kena tanggung. Macam-macam lah. Macam Jack pernah cakap lah, Jack Winters kalau korang kenal dia. Dia pernah cakap pasal apa ni, mak bapak yang lahirkan tuan kan. Nanti kau tengok video dia. So aku macam damn it kan. Kalau dia ada mak bapak, benda ni akan menyusahkan mak bapak dia. Zaman-zaman PKP ni kan, aku tak nak lah sampai ke tahap macam tu. Ikutkan aku boleh je block, lepas tu aku buat tak tahu kan. Aku diam je. Aku dah macam tak ada kata dah nak cakap. Lepas tu dia kata dengan aku macam ni, adik, apa ni, akak minta lah sangat kak adik apa ni, belas ihsan lah, dia kata macam tu. Akak nak minta maaf bagi pihak anak akak, dia kata macam tu. So aku pun macam bapak lah budak ni kan. Budak ni mana kan. Aku dah menjerak. Aku memang panas hati aku dengar mak dia minta maaf. Lepas tu dia kata budak tu baru 11 tahun je dik, dia kata macam tu. Anggap je lah anak akak ni bergurau and dia main-main je dengan awak. Dia tak serius pun sebenarnya. Dia kata macam tu dengan aku. So aku dah macam terdetik lah. Aku ni tak boleh lah bila melibatkan mak bapak ni. Aku tak boleh lah kan. Aku macam, dia kata dia umur 11 tahun. Lepas tu dia kata budak ni main-main. Dia kata dia minat tengok video aku. Hari-hari dia tengok video aku. Tapi bagi aku itu bukan satu tiket lah untuk aku lepaskan dia kan. Aku cakap dia, kak, macam ni lah kak, Saya boleh pertimbangkan pasal report polis apa tu semua. Tapi akak kena tolong saya something lah. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia kata okey boleh. Dia kata nak minta tolong apa? Cakap akak pergi bagi handphone ni sekarang dekat anak akak. Cakap macam tu. Biar saya nak cakap sendiri dengan dia. Lepas tu kata okey boleh tak ada masalah macam tu. So aku pun time tu aku terfikir, aku pun lambat juga bertindak sebenarnya kan. Sebab macam aku cakap lah geng, aku tak pandai sangat nak okey ada benda jadi, okey mana kamera, mana ni, konten. Aku bukan mat konten tau, yang semua benda nak dijadikan konten. Aku bukan macam tu. Sorry to say no hard feeling. Aku tak nganjing mana-mana influencer, tak. Tapi aku bukan macam tu. Aku bukan yang benda-benda yang peribadi aku nak okey ambil kamera, okey pam jap. Ni ada orang ni tengah call ni. Okey angkat kamera, buka sekarang. Oh okey guys, aku tak macam tu. Aku bukan tak, aku lambat dalam segi macam tu. So bila aku duduk aku terfikirlah, aku cakap benda ni kalau boleh jadikan bukti ke apa kan. Kalau lah andai kata budak ni buat kat orang lain ke kan, aku rasa benda ni boleh jadikan bukti. Sebab kamera aku memang kat depan ni. Aku keluar, aku akan ambil kamera. Sambil tu aku dengar dekat dalam phone tu, aku dengar dia panggil anak dia lah. Dia panggil adik macam tu kan, mak dia ni. So aku pun tunggulah. Aku pun angkat kamera, and then aku pun on. Aku nak pasang lah. Aku nak pasang dengan mic kan, supaya dengar kan. Masa aku tengah pasang dengan mic tu, aku dengar dekat dalam phone aku tu, dia kata adik ni cakap dengan abang ni, minta maaf cepat. Aku dengar macam tu. Lepas tu masa budak tu pegang phone tu, aku rasa lah sebab bunyi macam tu kan. Jadi tiba-tiba dengar tu. Aku macam what? Aku tengok mati tau. Aku tengok phone tu dah punya call tu dah mati. Aku macam what the hell sih budak ni? So aku expect lah, ini aku tak tahulah. Takkan mak dia mati kan, betul lah. Kalau mak dia matikan, takkan mak dia nak call aku awal-awal lagi. So aku expect lah bila phone tu dapat kat anak dia, and anak dia matikan, aku macam bapak besar celaka sih budak ni kan. Sorry lah kak, kalau akak, abang ataupun abang kepada si Danish dia tengok aku bagi kata-kata yang tak menyenangkan, I'm so sorry lah. Tapi aku cakap daripada pihak aku je. Sumpah aku cakap, aku macam what the hell sih budak ni. Bapak degil nak mampus kan. Aku tak salah mak bapak dia kan. Aku bukan siapa nak cakap macam tu kan. Aku macam hush, dahsyat. Aku try call balik, tak dapat. 2 kali aku try call balik, tak dapat. Memang tak ada respon lah daripada pihak sana. And aku tunggu sampai pukul 4 petang tadi, tak ada apa-apa call. Sebab aku tak buat video tau. Aku tak ada buat konten apa semua. Ni sekarang pukul 5:21 petang aku tengah buat konten ni, okay. So malam ni aku nak post sebab aku tunggu respon. Mungkin takut nanti aku dah keluar video, tiba-tiba dia call lagi sekali, and then benda tu dah jadi, kau tahu lah, bercanggahan. So aku tunggu sampai pukul 5 tadi, tak ada call. Aku decide untuk set up, and then aku nak buat konten ni lah. Kau boleh fikir lah. Kau cuba tengok dekat sekeliling kau. Kau tengok lah adik kau yang umur 12, umur 10, umur 11, apa yang dia tengah buat sekarang kan? Dia tengah main game ke? Dia tengah maki-maki kat Mobile Legend ke? Dia tengah carut-carut dekat PUBG ke? Puki mak kau kan? Dah sampai tahap tu dah budak sekarang. Aku tak tahulah apa yang dia orang nampak, apa yang dia orang tengok, and apa yang dia orang hadam dalam kehidupan dia orang. Seram. Umur budak 11 tahun, 5 tahun dah jadi 5 lah Dah pandai. Bagi aku ni peras ugut lah.
peras ugut lah kot. Peras ugut. And macam mak dia cakap, mak dia nak aku anggap benda ni anak dia main-main je, nak gurau-gurau je dengan aku. Aku tak selesa lah. Bagi aku tak selesa lah kalau mak dia nak aku anggap macam tu. Sebab aku abang, aku seorang abang. Aku ada 4 orang adik lagi. Of course lah, adik aku dah besar-besar kan. Aku ada adik lagi, and satu hari nanti aku akan ada anak. Kalau aku anggap benda ni just main-main, just gurau, mati yo. Mati. Apa jadi kat anak-anak aku nanti kan? Takut nanti umur 5 tahun dia dah scam orang. Aku tak nak tahap macam tu kan. Aku tak ada nak kata aku ni baik, tidak kan. Aku pun tak tahu macam mana asuhan yang aku akan letak kepada anak aku. Mungkin anak aku lagi aku takut nanti aku cakap banyak kat sini, nanti anak aku lagi advance daripada si budak Danish ni kan. Aku rasa kita generasi yang muda ni kan, kita kena do something lah untuk tengok budak-budak yang sekarang ni, yang tengah naik dengan gadget, dengan norma baru ni. Kita tak boleh normalizekan lah benda-benda merepek ni kan. Jujurnya aku kecewa. Sumpah aku kecewa dengan apa yang jadi sekarang. Aku tak nak cakap banyak lah. Cuma aku nak pesan, aku YouTuber. Kelakar pula nak gelar diri sini YouTuber. Tak, aku content creator. Aku orang yang menghasilkan konten. Aku sure berpuluh ribu content creator dekat Malaysia ni. Mungkin macam-macam, atau mungkin lagi teruk, ataupun mungkin dia orang tak layan. Tapi silap akulah pergi layan awal-awal kan. Aku tak tahulah apa yang korang nak buat untuk dapatkan perhatian kami ni. Kita orang ni sama dik, macam mana mak ayah awak, sama je. Kita orang buat kerja ni, ini kerja tau. Ini kerja, ini bidang ni kerja. Cerita seram yang saya bagi kat korang ni semua, itu kerja saya untuk saya entertain korang. Gurau pula, hiburkan korang, supaya kita dapat hasilkan something yang best, and korang puas. Lepas kita seronok, dua-dua dapat seronok. Tapi bila benda-benda macam ni jadi kan, dia akan jadi satu gangguan untuk aku tau. Kau tengok dah berapa lama Seram Isnin tak ada cerita seram stand alone. Sebab aku hilang fokus dengan benda alah macam ni. Tindakan kau tutup the phone on hujung tu, aku rasa biadab lah. Biadab kan. Respect lah. Mak ayah aku ada maruah, ada air muka. Aku bukan nak aibkan sesiapa kat dalam video ni, tapi aku rasa benda ni pengajaran yang baik lah untuk kita yang ada adik kecil. Asuh lah elok-elok. Darjah 5 dah advance macam ni. Aku dulu darjah 5 pun, aku tengah mungkin curi-curi ambil handphone 3 sekupang bapak aku nak main game ni, Snake Mania tu kan. So macam tu lah. Susah nak cakap lah. Apa tindakan aku lepas ni? Aku nak block dia. Of course aku nak block dia. Ini memang block habis-habisan punya. Memang lepas ni pergi mampu sama dia. Dia nak jadi apa, dia nak buat apa, aku block. Selagi aku, sebab aku dah tahu dah yang dia ni main-main je, okay, aku block. Report polis, tak, aku tak buat. Sebab aku fikirkan mak bapak dia punya, yalah, mak bapak dia pun kata sekarang dia orang susah. Oh ni ada mak dia cakap nanti dia tak nak polis datang rumah, nanti dia malu. Aku fikir yang tu aku tak fikirkan pasal kau. Tapi kepada mak Danish, ayah Danish yang masih tengok ni, Encik Nasir, saya minta maaf Cik Nasir kalau konten saya ni melukakan ataupun mencalakan maruah Cik Nasir. Saya tak ada niat untuk buat benda tu. Tapi saya rasa daripada pandangan saya sendiri, Cik Nasir might be kena double check lah anak awak Danish tu. Okay, so itu saja kot. Untuk sekarang Acap just cakap officially case ni close. Lepas ni dah tak ada apa-apa update dah. Acap memang tak nak ambil tahu dah. Kita start bulan 9 lepas ni dengan konten seram kita yang lebih advance. Mungkin insyaAllah kita akan bagi lebih. Kita akan bagi yang termampu. And kepada semua, terima kasih sokong kami yang buat konten untuk korang ni. Acap harap yang mana kurang tu korang boleh maafkan, yang mana lebih tu korang boleh suggestkan untuk kita orang dapat berkarya dengan mutu yang lebih baik. Dengan aku sedih. Tu je. Aku tahu bidang ni memang banyak pressure, tapi itulah. Okay, so last nasihat pada Acap, jaga adik-beradik korang elok-elok, pantau dia orang sebaik mungkin. Nak zaman-zaman PKP ni kan, kita dengan gadget mungkin kita tersalah laku, terlepas pandang. Kita baliklah kepada jalan cerita kita yang asal. Alright, so ini je lah video dia untuk hari ni. So I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao lo. Bye.